Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk dalam tazkirah 15 minit. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi sama beberapa nasihat ataupun panduan yang boleh kita gunakan bersama. Mulut dan telinga saya lebih dekat, sepatutnya sayalah yang mengamalkan terlebih dahulu apa yang kita katakan. Selain itu, dia juga untuk manfaat kita bersama. Syukur Alhamdulillah dalam pandemik ini, dalam suasana getir ini, kita masih lagi Allah memberi kita kesihatan yang boleh kita melakukan amal ibadat. Selain itu, bagi yang telah menerima yang telah terima musibah, penyakit dan sebagainya, itu juga sebagai syukur juga kepada Allah kerana Allah telah memberi satu peringatan kepada kita untuk kita supaya meneruskan perjuangan hidup kita ini untuk melakukan ibadat untuk Allah, sama ada ibadat umum ataupun ibadat khusus. Hari ini saya ingin share sedikit sebanyak berkaitan beberapa perkara. Jangan lupa teruskan mendengar bersama dengan saya. Bagi yang melihat di YouTube dan lain-lain, boleh share dan subscribe dan sebagainya lah. Okey, seterusnya buat pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ni dalam musim pandemik ini, PKP ni, telah disarankan untuk kita menambah lafaz azan. Bukan kita lah, bagi Bilal-Bilal yang ada dekat Masjid Surau tu, dia ni diminta untuk menambahkan azan. Dalam lafaz azan tu ditambah ketika selepas hayya 'ala solah, hayya 'alal falah, kemudian ditambah dengan satu perkataan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Apakah yang dimaksudkan dengan sallu fi buyutikum? Solatlah kamu di rumah kamu. Dan ada beberapa panduan daripada masjid negara, antaranya adalah hayya 'alas solah itu diperlahankan. Kemudian hayya 'alal falah dikuatkan, kemudian ditambah pula sallu fi buyutikum. Perkataan ini bukan hanya pada masa pandemik ini sahaja, tetapi pada zaman Rasulullah telah berlaku beberapa perkara, antaranya hujan yang lebat, hujan yang sangat lebat, dan pada ketika itu, solat pada ketika itu telah menggunakan menambah lafaz sallu fi buyutikum yang bermaksud solatlah kamu di rumah kamu. Dan bacaan ini juga telah dibolehkan ketika suasana yang sangat sejuk, dalam lafaz azan ditambah perkataan tersebut. Okey, itulah kalau kita perasanlah dekat masjid dan surau sekarang ni. Seterusnya, ingin saya bincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan solat Jumaat. Biasa orang mempertikaikan, sekarang ni ramai orang mempertikaikan, ada mengatakan tak boleh solat Jumaat. Bila tak boleh solat Jumaat ini, dia adalah salah satu daripada program ataupun rancangan Freemason, Illuminati, Yahudi dan sebagainya. Tak apa, saya akan jawab persoalan itu selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan insya-Allah. Sebelum tu kita tengok dulu dalil kewajipan kita melaksanakan solat Jumaat, iaitu ya ayyuhallazina amanu nudiyatis solah min yaumil jumaah fas'au ila zikrillah. Jadi dalam ayat ini dia memang mewajibkan, ulama telah memutuskan wajib melakukan solat Jumaat dengan beberapa syarat, iaitu antaranya Islam, lelaki dan sebagainya. Dan dalam syarat tersebut kita boleh tengok ada satu lagi syarat wajib bagi solat Jumaat apabila berkemampuan. Dalam keadaan sekarang ni, kita nak menjawab persoalan boleh tak kita
pergi sembahyang Jumaat dalam keadaan sekarang ni. Dalam keadaan sekarang ni, daripada syarat tu saja kita boleh lihat adalah satu perkara yang tidak cukup syarat lah, maksudnya untuk melakukan solat Jumaat ni, kerana ada musibah besar, iaitu penyakit yang akan bila kita berkumpul dia akan menghimpunkan penyakit, dan mungkin akan ada perkara-perkara yang tak baik ataupun jangkitan dalam perkara ini. Perkara ini juga sebenarnya pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu penyakit yang telah menyebabkan PKP ataupun darurat pada masa itu, iaitu penyakit taun. Penyakit taun ni dia adalah sejenis penyakit yang merosakkan kulit, dan dia kena pada kulit, lepas tu dia akan merosakkan ketiak dan berdarah dan sebagainya lah. Kalau taun ni di antara sebabnya adalah tikus. Jadi untuk itu dalam masa PKP ni kita ada panduan yang telah dikeluarkan oleh JAKIM. Kita tengok dulu, ada satu ayat Quran yang berbunyi fas'ahlu ahli zik in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat ini dia menerangkan kepada kita fas'alu ahli zik. Bertanyalah kamu, berambillah panduan daripada ahli zik in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Saya nak jelaskan dekat sini, ahli zik itu siapa dia? Kalaulah kita kata bab hukum hakam ni, siapa dia yang boleh dia? Yang kita katakan ahli zik adalah ulama. Tetapi tahukah tuan-tuan, dalam nak memutuskan hukum ataupun keputusan solat berjemaah ni, solat Jumaat, solat berjemaah dan sebagainya, boleh ke tidak, ahli zik yang dimaksudkan dekat sini adalah MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab daripada mereka ini ada doktor, ada pakar-pakar yang boleh menilai. Kemudian ulama ataupun JAKIM telah membuat keputusan berdasarkan panduan pandangan yang telah dibuat oleh KKM dan MKN ini. Jadi saya rasa dia sangat hukum ini bukanlah diputuskan oleh majlis fatwa semata-mata dengan berdasarkan dalil sahaja, tetapi dia adalah berdasarkan fakta sains, supaya jangkitan itu yang ada sekarang ini tidak menular. Bayangkan kalaulah dengan adanya jangkitan di masjid, ya Allah, betapa susahnya, betapa teruknya imej Islam itu yang menyebarkan penyakit-penyakit ini. Padahal Islam menjaga, kalau kita belajar, kalau kita ingat lagi berkaitan dengan maqasid syariah, Islam adalah yang menjaga di antara selain daripada agama, dia juga menjaga agama, dia juga menjaga nyawa bagi setiap orang. Jadi betul lah apa yang difatwakan oleh diputuskan oleh beberapa oleh majlis fatwa kebangsaan yang memutuskan bahawa bahawa solat Jumaat ini ditangguhkan sehingga satu masa yang akan diputuskan supaya supaya tidak berlaku jangkitan dalam masyarakat kita. Kemudian dalam majlis fatwa juga dia telah memutuskan iaitu solat di rumah. Maksudnya solat Jumaat tidak perlu dibuat, tetapi solat Zuhur boleh dibuat. Solat berjemaah yang lain masih boleh dibuat. Kalaulah kecewa dengan tak boleh buat kat masjid, tetapi bila kita buat juga solat berjemaah di rumah masing-masing, di pejabat dengan jarak yang betul, maka insya-Allah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah. Bukan kita minta sakit ni datang, tetapi ini adalah dugaan daripada Allah. Kalaulah kita tengok masalah taun di zaman Rasulullah, di zaman Saidina Umar, masalah taun telah membunuh hampir 20,000 orang. Kalau dekat Malaysia ni sekarang kita rasa dah sampai dah tahap tu dah. Jangkitan dah lebih daripada 500,000. Okey, kemudian kalau kita tengok pula bagaimana ketetapan
fatwa ataupun fiqh dunia menentukan di negara Arab Saudi. Di negara Arab Saudi juga dia telah memutuskan al-wiqayah, pencegahan itu adalah sangat penting untuk kita untuk membasmi kuman ini. Maka solat Jumaat, solat jemaah di Arab Saudi juga ditangguhkan seperti mana yang berada di negara kita. Kemudian yang kedua, Arab Saudi juga memutuskan bahawa orang yang ada simptom-simptom penyakit, ada simptom-simptom jangkitan kuman COVID ini, dia juga diharamkan untuk pergi ke masjid. Maka kita boleh jelaslah, maksudnya apa yang dibuat di Malaysia berlaku juga di Arab Saudi, dan fiqh dunia memutuskan, iaitu menangguhkan solat Jumaat, solat jemaah di seluruh negara yang terlibat dengan COVID ini. Maka keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan di Malaysia ini, ia adalah suatu benda yang berlaku juga di luar negara. Bukan JAKIM sahaja pandai-pandai, bukan sahaja Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing sahaja yang memutuskan, tetapi dia juga mengambil pandangan dunia berkaitan dengan jangkitan COVID ini. Jadi di antara langkah yang boleh kita buat, apa dia, daripada daripada apa yang kita sebutkan tadi, beberapa dalil dan hadis tadi, kita dapat memutuskan beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Antaranya adalah kita masih boleh lagi solat, kita masih boleh lagi berjemaah, tetapi dengan anak, isteri dan rakan serumah. Itu masih boleh, dan ganjaran yang Allah bagi akan sama juga seperti mana kita datang ke masjid. Dalam keadaan pandemik beginilah, tapi lepas ni insya-Allah kita boleh sama-sama berjemaah di masjid, sama ada solat Jumaat, jemaah dan lain-lain. Jadi yang kedua, ni nak sebut juga berkaitan dengan vaksinasi. Jadi saya ambil kesempatan untuk ini. Jom kita daftar dan kita dapatkan vaksinasi yang tak kisahlah apa jenis sekalipun, AstraZeneca, AstraZeneca, Sinovac dan Pfizer dan sebagainya. Daftarlah dan bolehlah menerima suntikan tersebut demi menjaga kemaslahatan umum. Bukan nak jaga diri kita sahaja, tetapi nak jaga seluruh ahli keluarga dan juga negara kita, supaya kita terhindar daripada musibah yang besar ini. Kita takut kalau kita lambat, kuman itu akan merebak dan kita ni tak cukup untuk melawan, daya tahan kita kurang. Vaksin ni yang boleh kita faham adalah dia adalah askar tambahan yang ada dalam badan kita untuk melawan penyakit. Kalaulah kita kata orang yang dah ambil vaksin boleh kena sakit COVID, maka orang yang tidak ambil vaksin lagi teruk. Jadi begitulah. Jadi saya rasakan sampai di sini dulu perbincangan kita yang ringkas berkaitan dengan solat Jumaat dan beberapa panduan-panduan lain. Saya rasa sampai di sini. Akhir kata dari saya, mulakan dari sekarang, kalau tidak bila lagi. Selamat bermujahadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.